Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. وَمَا يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في الله أو كما قال صدق رسول الله sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah pada petang Khamis ini 13 Muharram 1444 Hijrah bersamaan 11 Ogos 2022 masih kita panjatkan mesti dipuji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah sama-sama menunaikan solat fardu zuhur berjemaah dipimpin oleh tuan imam kita yang dihormati Inspektor Tuan Nazim. Dan ucapan khas terima kasih diucapkan kepada yang dihormati tuan yang imamkan solat fardu zuhur sebentar tadi. Dan mudah-mudahan satu masa nanti insya-Allah yang dihormati tuan akan jadi seperti mana yang dihormati Datuk Haji Ghazali bin Daud Timbalan Pengarah Agama Kaunseling Mujib Bukit Aman yang mana beliau sekarang masih fahamkan masih lagi menjadi imam besar Masjid Bukit Aman. Jadi segala-galanya tidak mustahil dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kuliah zuhur pada waktu-waktu sekarang ni pun untuk makluman yang dihormati tuan, kita mengaji ilmu tauhid, ilmu akidah di dalam kitab ringkasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah dan Maturidiyah yang disusun oleh sebuah kitab ringkas, kitab kecil yang disusun oleh Fadilatul Syekh Tuan Guru Ustaz Abdul Rauf bin Nurin Al-Bahanji Al-Ali hafizahullah taala. Masih hidup lagi Tuan Guru ni. Masih hidup Tuan Guru ni dan masih aktif menyampaikan ilmu di mana-mana tempat yang menjemput beliau menyampaikan ilmu, menyampaikan ilmu agama. Jadi itulah bila ilmu tauhid kita mengaji tentang kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan perkara-perkara yang bersangkutan dengan iman. Jadi kita masih membincangkan tentang bahagian-bahagian hukum, bahagian-bahagian hukum yang mana kita tahu hukum terbahagi pada 3, iaitu hukum akal, hukum adat dan hukum syarak. Hukum ni cara ringkasnya ialah ketetapan atau keputusan. Jadi kita dah bincang sebelum ni.
Maka hukum akal ialah ketetapan atau keputusan yang dibuat oleh akal manusia yang waras, dan ia terbahagi kepada 3, iaitu wajib pada akal, mustahil pada akal, dan harus pada akal. Yang ini kita akan kongsikan. Ya, keterangannya ialah wajib akal, wajib pada akal, hukum wajib pada akal ialah ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Apa dia tuan-tuan? Perkara yang tidak diterima, tidak tergambar, tidak diterima akal ketiadaannya. Maknanya benda tu kalau tak ada, tak masuk akal. Contohnya seperti wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Kan. Ma la yutasawwaru fil aqli adamu wujudillah ta'ala. Kan, dia formula. Tak termasuk akal, akal tidak dapat menerima tiada wujudnya Tuhan. Kalau kita orang Islam ni, wujud Allah Ta'ala lah. Kan, manusia ni dia percaya secara umumnya, dia percaya adanya Tuhan yang mencipta alam ini, melainkan mereka yang ada kepercayaan tiadanya Tuhan, yang dikenali sebagai golongan etis. Golongan etis. Kena beza antara golongan etis dengan golongan berfikiran bebas ataupun free thinker. Free thinker tak mesti etis. Kalau etis memang dia free thinker. Tu kena beza, kena faham. Orang yang etis, tak percaya adanya Tuhan, memang dia berfikiran bebas. Pasal dia kata pada ada akal dia bebas untuk berfikir tentang apa-apa pun tanpa ada terikat dengan sesuatu yang dinamakan sebagai Tuhan. Itu free thinker. Etis yang free thinker. Free thinker sebenarnya dia percaya adanya Tuhan, tetapi dirinya tidak mengikat pemikirannya dengan sesuatu agama. Kan? Dia kata orang free thinker ni, dia tak kata dia Islam, dia tak kata dia Kristian, dia tak kata dia Buddha, dia tak kata dia Hindu, dan apa agama-agama yang wujud di atas muka bumi ni. Saya tak terikat dengan mana-mana agama. Ini pemikiran orang free thinker. Saya percaya adanya Tuhan. Contoh, saya percaya adanya Tuhan, tapi saya tidak berpegang dengan mana-mana agama. Ni dia free thinker. Maksudnya dia hidup tu ikut dia, ikut pemikiran dia. Tapi dia percaya alam ini ada penciptanya, iaitu Tuhan. Itu free thinker. Tapi kalau etis, orang yang tak percaya adanya Tuhan dan tidak mengikat diri dia dengan mana-mana kepercayaan, itu kata free thinker. Tapi akal manusia yang waras menyatakan bahawa wajib seseorang wajib adanya Tuhan yang menciptakan alam ini. Maknanya mustahil, tak masuk akal Tuhan itu tidak wujud. Itu yang disebut ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu. Tidak diterima akal tiadanya. Maknanya Tuhan ni kalau tak ada, tak masuk akal. Tak masuk akal lah. Tuhan tak ada, Tuhan mesti ada. Sebab Tuhan pencipta alam ni. Kalau Tuhan tak ada, tak adalah alam ni. Tu kata. Tu kata hukum akal wajib. Hukum apa? Wajib pada akal. Sesuatu itu wajib pada hukum akal. Itu dia contoh. Kemudian yang kedua, ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Mustahil pada akal. Sesuatu yang tidak diterima, tidak tergambar pada akal adanya, wujudnya. Contoh diberi di sini, binasa Allah Ta'ala. Itu tak masuk akal. Tak masuk akal Allah Ta'ala itu binasa. Satu masa Allah Ta'ala akan binasa. Atau bahasa, kalau bahasa orang sastra, dia kata sirna. Mustahil pada akal menerima bahawa Allah itu satu masa akan binasa, akan sirna.
berlawan dengan makhluk. Makhluk satu masa akan binasa. Kullu man 'alaiha fan. Tiap-tiap apa yang ada di atas muka bumi ni, dalam dunia ni akan binasa, akan fana. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Maknanya tiap-tiap yang dicipta Allah, dia akan merasai saat mati. Kita semua, kita ni umpama kisah ayam daging. Tuan Azin tahu kan kisah ayam daging. Ayam daging ni, ayam lah yang dibela di reban besar tu, masuk lori, hantar ke pasar dalam kotak-kotak. Kalau dulu sekap apa nama dia panggil tu, bakul kan. Lepas tu bawa turun daripada lori, hantar ke gerai jual ayam daging. Hantar sana, apa tujuannya? Tak disembelih lah. Kan orang nak beli ayam kan. Sampai sana, cabut satu-satu, ambil, buka bakul sekap tu, ambil, sembelih, campak dalam sekap lagi satu, bagi dia mati dulu. Dah mati baru dicelurkan dalam mesin celur tu kan. Itu kita pun kena perhati elok tu. Kan, kena perhati, tengok-tengok. Sekarang ni orang menyembelih ni, yang cerita fiqh sikit lah, yang menyembelih ayam di kedai ayam ni, kita kena perhati betul-betul tu. Pisau yang dia sembelih tu, dia basuh balik tak sebelum nak sembelih ayam yang susu? Kadang-kadang dia tak basuh pun, dia main sembelih lah. Nak kena perhati elok tu. Sebab darah tu dah najis kan. Ada setengah tu saya tengok dalam video, tu dia buat dinding tu, ada lubang tengah-tengah tu, masuknya leher ayam dalam lubang tu, sembelih rak. Lepas tu ayam tu campak belakang. Lepas tu tepi tu ada air pipe turun, dia basuh. Masuk ayam yang kedua pula, sembelih juga, put lubang. Bagus juga cara tu, saya tengok ada viral dalam video. Tonton carilah dalam Facebook ke, dalam TikTok ke, ada kan. Jadi ayam yang belum disembelih, dia perhati ayam yang diangkat keluar sekap. Kau punya giliran dah sampai, dia lupa dia punya giliran pun dah sampai lah. Penyudahannya habis semua, ayam dalam bakul tu semua kena sembelih. Kita macam tu lah tuan. Dan kita tengok orang yang meninggal tu, sian dia dah meninggal. Kita terlupa yang kita pun satu masa akan jadi macam tu juga. Kita lupa kan. Kan akak meleleh mata tengok Siti Sarah meninggal kan. Sian Syuaib kan. Sian Syuaib kehilangan isteri. Nak jadi ganti Sarah, si Sarah tak boleh, akak ada suami. Tapi simpati tengok Syuaib kan. Tapi akak lupa kan, akak esok pun satu masa macam Siti Sarah juga akan dijemput Allah SWT. Saya pun macam tu. Semua kita ni akan dijemput Allah SWT. Yang kekal adalah hanyalah Allah SWT. Itu saja yang kekal. Lain semua binasa. Jadi tak tergambar di dalam akal Allah itu akan binasa. Mustahil pada akal Allah Ta'ala itu binasa. Itu dimaksud mustahil akal tadi. Itu yang kedua. Yang ketiganya harus. Apa dia harus tuan? Ma yasihhu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Perkara yang diterima akal adanya dan tiadanya dengan cara bertukar ganti. Seperti dia bagi contohnya, adanya alam ini. Payah juga kalau kita nak fikir-fikir benda yang harus pada akal. Apa dia? Apa benda yang harus pada akal kan? Hari ini hujan turun. Pada akal kita harus tak? Wajib tak? Tak wajib. Mustahil tak? Tak mustahil. Harus tak? Boleh jadi. Boleh jadi hujan, boleh jadi tidak. Ataupun ramalan cuaca, besok hujan turun lebat. Pada akal kita harus ke tak?
Wajib ke mustahil ke harus? Haruslah. Sebab belum jadi. Mungkin hujan, mungkin tidak. Akal kita boleh fikir. Harus. Kan? Itu mudah. Harus pada akal ni mudah. Benda yang pada akal kita boleh jadi dan boleh tak jadi. Boleh ada, boleh tak ada. Kan? Wallahu a'lam. Itu dia. Kemudian akhir sekali perhatian, melalui hukum akal, wajib, mustahil dan harus ini dapat menghasilkan pengenalan yang kukuh terhadap Tuhan. Yang dikatakan melalui hukum-hukum akal terhadap Tuhan, bukan mengenal hakikat diri Tuhan. Ini yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis Nabi, tafakkaru fi khalqillah. Berfikirlah kamu tentang kejadian Allah. Dibenar, diizinkan kita berfikir. Nabi suruh kita fikir tentang kejadian Allah supaya boleh mengenal hakikat Allah. Bila kita kenal kejadian Allah, kita akan faham hakikat kewujudan Allah. Allah Ta'ala itu wajibul wujud. Allah Ta'ala itu wajib ada. Baru kita faham Allah itu ada, lawannya tiada, wajib ada, mustahil tiada. Pening akak-akak belakang. Terus kata mu'allaf, akak belakang pening. Ustaz, Allah Ta'ala tu ada, lepas tu tak ada. Bukan. Allah Ta'ala, bila kita kaji kejadian Allah, fahamlah kita bahawa Allah Ta'ala itu wajib. Allah Ta'ala itu sifat dia ada. Kita ni makhluk, sifat kita tak ada. Kita ni tak ada. Mula-mula tak ada. Kemudian ada. Ikut proses dia lah, daripada alam ruh, alam janin, alam dunia. Lahir je ada. Meninggal dah tak ada. Kan? Kesian Siti Mah tu, dah tak ada. Tak ada lagi lah Siti Mah tu datang ke surau. Tak adalah Siti Mah tu kita jumpa kat surau Al-Falah. Siti Mah dah meninggal. Betul lah. Betul lah Siti Mah dah meninggal. Namanya Fatimah. Kan? Arwah Ishai Hajah Fatimah memang dah meninggal. Betul. Itu fakta, bukan auta. Kan? Tak ada dah Siti Mah ikut kita kan. Pergi surau dulu ada kat surau. Tak ada. Lama dah. Bertahun-tahun dah. Rasa ada dalam 5-6 tahun dah. Kan? Tak ada. Sampai masanya Allah Ta'ala adakan balik apabila bermulanya alam akhirat. Allah Ta'ala adakan balik semua manusia yang pernah hidup dalam dunia, walaupun hidup alam dunia hanya seketika. Seketika tu macam mana? Yalah, seketika kan, lahir-lahir terus meninggal. Ada budak baru lahir meninggal, atau meninggal dalam perut. Meninggal perut tu dikira ada alam dunia dia, tapi lahzatun wahidah, hanya seketika, sekejap dia. Alam dunia dia, alam rahim dia memang 9 bulan ataupun 8 bulan atau 7 bulan, tapi dia lahir tu sekejap. Mana dia mati dalam perut tu, dia hidup tu sekejap dia. Ada alam dunia dia. Sebab itulah bayi yang meninggal dalam perut, bayi yang lebih daripada 4 bulan, dikira hidup. Beri nama, kita uruskan dia, kita mandikan dia, kita kapankan dia, kita semayangkan dia, dan kita kebumikan dia macam jasad biasa. Yang tanam saja tu kalau tak cukup 4 bulan, bentuk daging lagi, dia tak ada roh lagi. Jadi tanam saja, basuh cuci elok, tanam saja, tak ada apa, dia tak ada apa. Dia dikira tak wujud. Tapi kalau dah ada nyawa, dah ditiup roh dalam badan dia, dia dah jadi manusia betul lah. Ada dah alam dia. Alam roh dia ada, alam janin dia ada, rahim dia ada, alam dunia dia pun ada. Tapi lahzatun wahidah, satu ketika. Contoh kan, baik yang keguguran kan, 5 bulan gugur. Contoh. Ada bentuk macam manusia lah, tapi tak sempat hidup lama di dunia. Wah, dia lahzatun wahidah ada. Kena bagi nama. Bagi nama, kita urus macam manusia biasa.
Tapi talqinnya tak sama macam talqin orang yang hidup biasa lah. Tak samalah, lainlah sikit bunyi dia. Kan, apabila bertemu kan, tak payahlah subun marabuka, payahlah bergembiralah kamu tatkala kalau-kalaulah muakid aktif datang, bahawa kalau mukan atik dan mungkar nakir itu bertemu denganmu, kerana kamu tidak ada apa-apa yang nak dijawab kepada mereka pun tak akan bertanya apa-apa kepada kamu, sebab tak ada apa. Alam dunia dia kosong, tak ada pahala, tak ada dosa. Takkan mukan nakir nak tanya mau buka juga. Kan? Jadi adalah talqin tu ada, berubah isi dia tu tak sama. Berbahagialah kamu kerana kamu nanti akan dimasukkan Allah SWT ke dalam syurganya. Kan? Ya. Maka dirimu akan menjadi syafaat kepada kedua ibu bapamu. Ketahuilah, itulah hakikatnya, dan berbahagialah kamu di dalam alam barzakh ini sampailah tibanya saat ketikanya kamu dan sekalian kami akan bertemu Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar pada hari kiamat. Jadi talqin tu adalah ubah sikit tuan Azim ni. Isi kandungan dia bukanlah 100% ikut macam biasa kan. Sebab dia ada alam dunia dia, tapi lafzatun wahidah, satu ketika. Kan? Itu dia tadi. Tu kata berfikir tentang kejadian Allah tu. Jadi Nabi suruh kita fikir tentang kejadian Allah, wala tatafakkaru fillah, jangan berfikir kamu tentang zat Allah. Itu jangan. Sebab nanti wayar putus ya, fikir tentang zat Allah. Macam mana nak fikir tentang Allah? Tak sama. Fikirlah macam mana pun takkan boleh kan. Jadi lebih baik berfikir tentang benda itu. Kerana apa? Kata ulama, awaluddin ma'rifatullah. Awal agama ialah mengenal Allah SWT, iaitu mengenali hukum-hukum terhadap zat, sifat-sifat dan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud dia tadi. Maksud ma'rifatullah itu mengenali hukum-hukum terhadap zat, zat Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan Allah. Kan hukum, segi akalnya, segi adatnya, segi syaraknya, kan, zat Allah ni apa yang wajib zatnya, apa yang wajib pada zat Allah. Wajiblah zat Allah itu wujud, dan sifatnya pun wujud. Tu kita jadi kata ma'rifatullah tu, perbuatan Allah kan. Tu akan dihuraikan nanti. Apa-apa yang wajib bagi zat, sifat-sifat dan perbuatannya, af'al, apa-apa yang mustahil dan apa-apa yang harus. Begitu juga dengan melalui hukum ini dapat menghasilkan pengenalan terhadap rukun iman yang selebihnya. Jadi hukum akal, bila kita mengetahui hukum bahagian-bahagian hukum akal ni, maka hukum iman yang kedua dan seterusnya itu dapat kita ketahui dengan jelas. Sebab kita menggunakan akal sebagai pemutusnya. Kan? Macam malaikat kan, wujudnya malaikat adalah makhluk Allah, macam kita juga. Baik itu dalam talqin pesan, jangan kamu takut dan gentar, kerana mereka itu keduanya makhluk Allah, sama seperti saudara. Nampak kan? Nak takut apa? Jangan takut dan jangan gentar, makhluk Allah. Kita ni hantu takut. Tapi cakap lebih mudah. Cik Majid Saja Majid cakap besar, mana saya tak takut hantu Ustaz. Saya takut Allah Ta'ala. Belum jumpa hantu betul-betul kan, cabut dari 1000. Jangan nak cuba-cuba. Alhamdulillah 14 tahun dua kali fikir ni, tak pernah jumpa lagi benda pelik-pelik depan mata. Ada yang beritahu saya, dia kata dia kena impit. Saya tidur Ustaz, tidur saya rasa macam saya kena impit, siang-siang buta Ustaz. Ini cerita betul. Dia kata saya pun belik kata. Bukanlah nak cakap besar kan, 14 tahun duduk kat fikir ni, duduk kat bilik tu. Pernah duduk kat bilik tu seorang-seorang tengah malam, tak ada apa, alhamdulillah, tak ada siapa kacau pun. Tapi kita tak ada cakap besar lah. Tapi alhamdulillah takat-takat ni lah, tidur surau ni. Bukannya tak biasa tidur surau ni, biasa kat tidur surau ni kan? Tapi tak pernah pula ada makhluk datang impit ke kan? Tak pernah. Alhamdulillah.
Walaupun orang kata di IPK ni ada tempat-tempat yang keras. SM orang baru kat IPK lah. Baru lah tu, baru setahun lebih tu, baru lah tu. Kalau bandingkan saya 14 tahun lagi lama. Kalau bandingkan Saja Majid, Saja Majid berapa tahun? Ada 10 22 tahun. Lagi lama tu saya. 22 tahun daripada bujang sampai kahwin sampai anak dah besar. Yang dua IPK ni. Kan? Takat-takat ni tak pernah jumpa lagi lah benda pelik-pelik kat IPK ni. Walaupun ada. Pernah dulu satu pegawai kena keteguran di pejabat dia. Mata dah putih. Ada pegawai tu ada lagi baik ni. Kami bawa pergi berubat dengan satu ustaz di Cepor. Ustaz tu pandai mengubat, bawa pergi berubat. Alhamdulillah pulih. Berjaya dipulihkan. Maknanya tempat dia bekerja tu ada benda-benda tu. Tu yang lemah semangat. Ada lagi pegawai tu apa lagi? Orang yang wanita ada. Ingat lagi, kami 3-4 orang ambil van bawa puan ni pergi ke Cepor jumpa ustaz tu berubat. Dia ada rumah sebelah, rumah dia ada pondok kecil tempat merawat. Pergi bawa ke pondok merawat di situ. Dia dalam setengah jam lebih tu. Okey, lepas setengah jam okey dah. Normal balik. Dia tengah lemah semangat. Bau-bau mengandung rupanya ada pula benda mengganggu pula. Tu keluar mata putih. Jadi bab benda gaib, benda-benda hantu jin ni memang ada. Kan? Sebab itulah kita wajib percaya. Kita wajib percaya. Sama ada akal, adat, apatah lagi syarak. Wajib kita mempercayai bahawa alam gaib itu wujud. Itu kata masuk ni rukun iman yang selebih. Sebab malaikat itu benda gaib. Kan? Alam akhirat benda gaib. Kan? Rasul-rasul membawa wahyu dari Allah SWT yang di dalamnya diceritakan tentang alam gaib. Wajib kita percaya. Tak percaya rosak akidah kita. Ada selebriti saya tanya saya baru ni. Baru sangatlah berapa minggu sudah. Dia tanya saya, Ustaz, kalau kita tak percaya benda-benda yang tak lalu keiman ni, macam mana Ustaz rosak akidah? Apa dia? Saya tanya. Jin, syaitan, malaikat, jin, syaitan, benda-benda halus ni. Kalau kita tak percaya, rosak tak akidah? Saya jawab waktu tu, saya tanya dengan pensyarah pensyarah akidah di universiti waktu berkhusus di Bangi baru ni. Dia kata jawapan Ustaz tu betul, tapi sebenarnya ada jawapan yang lebih tepat. Jawapan yang lebih tepat ialah kalau Ustaz kata tak percaya pada Allah, kami punya jawapan tak percaya kepada kitab-kitab dan rasul-rasul. Lagi dahsyat, 2 rukun dia makan. Sebab dalam kitab ada diceritakan tentang alam gaib. Rasul SAW, Rasul para Nabi Rasul membawa wahyu dari Allah SWT. Di dalam wahyu itu diceritakan tentang alam gaib, siksa kubur dan sebagainya. Nabi kan ada hadis Nabi bercerita tentang alam kubur. Ada. Selebriti yang sama bertanya saya lagi sekali. Kali kedua ditanya tentang roh. Orang yang dicabut roh itu bila dia mati, roh tu pergi mana Ustaz? Dia nak jawab. Roh tu pergi mana? Lepas tu macam mana pula roh tu boleh masuk balik dalam badan orang tu apabila dikebumikan? Saya kata buktinya adalah hadis Nabi. Nabi cerita bila seseorang itu dah dimasukkan ke liang lahat, dah masuk dalam lahat tu, dah kambus semua kan, roh tu masuk balik dalam tubuh badan orang tu, masuk balik. Dan orang tu Nabi kata si mati ni akan, dia dah terbaring, dia akan bangun dan duduk menunggu ketibaan Munkar dan Nakir untuk menjawab soalan-soalan kubur. Kalau dia tak mati hari Jumaat lah, kalau dia mati hari Jumaat, malam Jumaat, settle kan? Munkar Nakir bagi salam je, Assalamualaikum, dah belah.
Tak ada tanya apa pun. Kalau tak, ma rabbuka wa ma nabiyuka. Soalan tu lah. Tapi yang jawab bukan lisan. Yang jawab adalah amalan. Kalau amalan bagus, lancar je jawab soalan. Lepas tu bukan lagi kata apa, num arisan, tidurlah kamu buat tidur pengantin. Orang yang tak kahwin tak tahu. Akak belum kahwin. Belum kahwin ke? Nanti akak tahu tidur pengantin macam mana. Num arisan, tidurlah kamu buat tidur pengantin. Lepas tu dilebarkan kubur 70 hasta. Kata Datuk Kazim baru ni, 70 hasta. Kan? Selebar-lebarnya. Kubur tu diterangi dengan lampu yang dibawa dari syurga. Betul Ustaz? Nanti saya kuat kubur tengok betul ke apa yang saya cakap? Alam ghaib mana nampak? Kalau korek kubur sama lah, itu rupa dia. Maknanya benda tu alam ghaib, tak nampak. Tapi wajib percaya dalam pada akal, pada adat, pada syarak. Kan? Akak dengar elok juga. Ni cerita orang mati kak. Akak cerita benda hidup, saya cerita benda mati. Kan? Nah tu dia. Lepas tu diperlihatkan kepada dia gambaran syurga selama berada dalam alam barzakh. Dan dia mendengar apa-apa yang berada di atas waktu ke bumi tu. Talqin tu dia dengar. Tahlil pun dengar, doa pun dengar. Tapak kaki orang pergi meninggalkan kubur, tanah kubur pun benar. Kenapa dia dengar? Tapi nak jawab tak boleh. Wahai saudaraku Razin bin Dodot, contoh tiba-tiba si mati jawab, ya tuan imam, lari habis. Sebab itulah dia boleh dengar tapi dia nak jawab tak boleh. Sebab apa? Kalau jawab sekali orang kat atas dengar tak lari habis semua. Si mati tanam boleh bunyi balik kat atas. Daripada bawah naik atas. Sebab itu manusia tidak dibolehkan Allah mendengar azab kubur. Haiwan boleh dengar. Hadis si apa bukti dia? Hadis Nabi lah. Maknanya benda tu wajib pada hukum syarak. Wajib pada hukum syarak adanya azab kubur. Tapi manusia tak boleh dengar. Yang boleh dengar haiwan saja yang boleh dengar. Haiwan lah, kucing ke apa ke. Akak bela kucing kan? Akak bawa kucing akak pergi kubur tengok macam mana. Lepas tu cubalah kontak dengan kucing, tanya, cing comel-comel, macam mana orang kubur ni comel? Tanya. Kalau boleh comel terjawab bahasa kita bagus. Power betul lah tuan punya kucing tu. Boleh tercusu. Orang kubur tu dahsyat lah. Lari jerit kena seksa. Contoh. Wallahu a'lam. Itu tadi. Selain daripada hukum akal, maka adalah perlu mengetahui hukum adat dan hukum syarak supaya jelas perbezaannya. Jadi kenapa kita perlu tahu juga hukum adat dan hukum syarak supaya jelas persamaan dan perbezaan. Persamaannya dari segi fungsi dia dalam kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Perbezaannya ialah perbezaan approach ataupun pendekatan. Pendekatan hukum akal macam mana pendekatan dia, hukum adat macam mana pendekatan dia, hukum syarak macam mana pendekatan dia, berbeza-beza. Sebab benda ni pun lain. Akal lain, adat lain, syarak lain, tapi hukum dia tu, ketetapan daripada ketiga-tiganya tu tentang wujudan Allah SWT, bagaimana pendekatannya. Waktu kita wajib juga mengetahui hukum akal ni macam mana, hukum adat ni macam mana, hukum syarak ni macam mana, sekurang-kurangnya pada peringkat yang paling asas sekali, paling mudah. Jadi kita orang awam mudah nak faham. Kalau nak belajar detail, kita bukan ahli talabil ilm. Apa ahli talabil ilm? Ahli yang penuntut agama. Kita bukan tu. Macam Tuan Razin dulu, ayalah zaman-zaman dia mengaji dulu, tu betul lah dia kena belajar detail. Pasal apa nanti nak mengajar kat orang, kalau mengajar ataupun nak guna benda tu untuk kerja kita. Jadi kita kena faham benda tu.
Tapi bagi kita orang awam yang biasa, cukup sekadar untuk diri kita saja, untuk mengukurkan kepercayaan kita, pegangan kita, iman kita. Takat tu je lah. Itu cerita dia. Takat tu je. Tak perlu kita nak belajar sedalam-dalam ni. Nak buat apa? Kita bukan ahli akademik ataupun ahli ulama ataupun tutup guru. Kalau dah belajar sedalam-dalamnya, wajib pula menyampaikan kepada orang lain, kan? Itu dia. Wallahu a'lam. Jadi insya-Allah pada kuliah kita datang kita akan sambung dengan perbincangan tentang hukum adat. Bagaimanakah yang dikatakan hukum adat tu? Hukumul adi. Apa dia? Insya-Allah pada kuliah kita yang akan datang insya-Allah, dan bahagian-bahagiannya sekali insya-Allah. Jadi itulah saja untuk kuliah kita pada tengah hari ini. Yang baik dari Allah SWT dan Quran itu daripada kita semua. Wallahu rasuluhu alam. Barakallahu fikum wa qul qul azza wa jalla wa azim li wa lakum. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.